KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam rancangan Kaunselor Anda, dan pada kali ini anda akan bersama-sama dengan saya Ustazah Hazwani dalam mengimarahkan lagi ilmu berkaitan dengan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan tajuknya Indahnya Persahabatan. Sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, setiap manusia ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang semuanya saling bergantung antara satu sama lain. Ada tak manusia ni yang boleh hidup dengan sendirinya tanpa memerlukan manusia lain? Macam mana agaknya tu nak hidup sendiri tanpa ada manusia lain? Macam pelik bunyinya tu kan? Sedangkan seorang anak itu dilahirkan oleh seorang ibu. Kita semua manusia bersifat ta'addud, maksudnya berbilang-bilang. Kita juga bersifat qiyamu bighairihi, maksudnya berdiri dengan sesuatu yang lain. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang bersifat qiyamu binafsihi. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berdiri dengan sendirinya. Maksudnya kat sini, kita semua manusia ni takkan mampu hidup tanpa ada bantuan atau kaitan ataupun hubungan dengan manusia lain. Semua yang menonton ni pun ada keluarga masing-masing kan? Ada salah silap keluarga kita sendiri. Ada yang keluarganya besar, ada juga yang keluarganya kecil, bilangan ahli keluarganya tak ramai. Tapi kita juga ada jiran-jiran tetangga. Kita ada orang sekeliling yang tinggal bersama-sama dengan kita, dan kita juga ada rakan-rakan yang sentiasa dengan kita. Anak-anak yang saya muliakan, setiap kali baru masuk sekolah, mesti kamu akan cari siapa orang yang boleh kamu dampingi kan? Orang yang boleh kamu rapat dengan mereka. Orang yang boleh kamu berkongsi suka dan duka-duka. Dalam istilah lainnya ialah orang yang kamu boleh percayai. Dan orang inilah sebenarnya sahabat kamu. Apa maksud sahabat ni? Sahabat ni adalah kata serapan Arab yang digunakan pakai dalam bahasa Melayu yang bermaksud kawan, teman ataupun kenalan. Hubungan ini menamakannya sebagai persahabatan. Persahabatan ini ialah istilah yang digunakan untuk menandakan tingkah laku, kerjasama dan sikap tolong-menolong antara dua ataupun lebih ramai. Maksudnya sahabat ni mestilah orang yang berbuat baik dengan kita, barulah sahabat. Kalau sebaliknya, itu bukan sahabat ya anak murid sekalian, itu musuh namanya. Baiklah, penting ke sahabat ni dalam hidup kita? Kita kan dah ada mak ayah, kita dah ada adik-beradik, dah ada keluarga, dah ada jiran-jiran. Maka perlu lagi ke kita ada sahabat? Baiklah, dengarkan baik-baik anak-anak murid sekalian. Persahabatan dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Bahkan seorang Muslim itu dianjurkan untuk berhati-hati dalam memilih dengan siapa kita berkawan. Bagaimana sikap kawan kita, apa latar belakang kehidupan kawan kita tu. Dan anjuran ini bukanlah untuk menjadikan kita ni sebagai seorang yang cerewet atau sebagainya. Tapi ianya bertujuan untuk sebagai balasan kita di akhirat nanti. Teman yang baik akan selalu membawa kita ke jalan yang direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta sekalian alam. Allahu Akbar. Seseorang insan dinilai kepribadiannya berdasarkan siapa yang menjadi sahabatnya. Kalau kita mampu menjadi sahabat yang baik, maka kita akan membawa kebaikan buat sahabat di sekeliling kita. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Kerana itu, perhatikanlah setiap seorang di antara kalian dengan siapa dia bersahabat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahawa sahabat ini memberi pengaruh yang besar dalam penilaian kepribadian seseorang. Tapi jangan kita salah faham pula dengan hadis ni. Betul, kita memang dipertanggungjawabkan untuk mencari dan memilih sahabat yang baik.
Tapi tak bermakna kita kena tinggalkan kawan-kawan yang kurang baik akhlak tu. Kalau kita ada sahabat yang kurang baik akhlaknya, maka menjadi tanggungjawab kita lah untuk membantu akhlak sahabat kita tadi untuk jadi lebih baik. Jangan pula kita pun ikut sama jadi macam dia. Nak bersahabat ni juga mestilah atas dasar yang baik. Kena cek semula kenapa kita nak bersahabat dengan seseorang tu. Kalau tujuan persahabatan tu atas dasar yang tak elok, atas dasar keduniaan atau sesuatu kemungkaran, maka persahabatan itu tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan persahabatan atas dasar yang tidak baik ni tak akan kekal lama. Satu masa nanti pasti akan berlaku pergaduhan dan sebagainya antara mereka. Sebab apa? Sebab tujuan asal nak bersahabat tadi dah salah di sisi syariat Islam. Na'udzubillah. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang bermaksud pada hari itu sahabat-sahabat karib sesetengahnya akan menjadi musuh kepada sesetengahnya yang lain, kecuali orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, yakni iman dan juga amal soleh. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Teruk lagi apabila perhubungan dunia ini bakal menguntungkan kehidupan akhirat. Seseorang manusia yang menerima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi peluang untuk menyelamatkan sahabatnya yang berada dalam neraka. Allahu Akbar, subhanallah. Untungnya bagi yang memiliki sahabat ni kan, sampaikan ianya mampu memberi syafaat di akhirat kelak. Nak tahu kupasan selanjutnya? Maka teruskan bersama kaunselor anda. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kita kembali dalam kaunselor anda dengan topiknya indahnya persahabatan. Baiklah, sidang penonton yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya sekalian, terdapat banyak manfaat dan kebaikan yang diperolehi dengan menjalinkan persahabatan. Lebih bagus lagi jika persahabatan yang dijalinkan tu berlandaskan kepada agama dan juga syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kebaikan memiliki sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah orang mukmin itu dibebaskan daripada neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperjuangkan nasib saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang masih tinggal di neraka pernah berpuasa bersama-sama dengan kami, ya Allah. Mereka pernah solat bersama dengan kami dan juga melakukan haji bersama-sama dengan kami, ya Allah. Maka akan dijawab pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal, sehingga kan wajah mereka ini diharamkan untuk dibakar oleh api neraka, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, betapa pentingnya memilih sahabat yang baik ni, sehingga kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadisnya, seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin lainnya, dan seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin lainnya. Ia membantunya saat kesulitan serta menjaganya, yakni membelanya daripada belakang. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersahabat ketika zamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada ramai sahabat. Anak-anak murid semua, ingat tak siapa sahabat-sahabat Rasulullah? Yang terkenal antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Antara lainnya Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Inilah dia nama-nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, alhamdulillah. Alangkah beruntungnya mereka yang memiliki sahabat seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, abang kakak, sahabat-sahabat saya sekalian, kita semua ada sahabat kan?
Tak kiralah sahabat karib ke, sahabat rakan sekerja ke, sahabat rakan sekelas ke, ataupun sahabat serumah, semuanya tetap dianggap sahabat walaupun panggilannya, gelarannya berbeza-beza. Apa tujuan kita bersahabat ni ya? Tujuannya adalah untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama kita, lebih-lebih lagi sahabat yang satu agama. Dalam ramai-ramai sahabat yang kita ada ni, tak semuanya kita boleh gelarkan sebagai sahabat sidang penonton sekalian. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana dalam ramai-ramai sahabat sebenarnya tak semua yang boleh betul-betul jadi sahabat kita. Sebab dalam ramai-ramai tu hanya akan ada seorang atau dua orang je yang paling rapat dengan kita, yang boleh jadi pendengar setia kita, yang boleh sudi berkongsi pendapat mahu peluahan bersama dengan kita. Inilah baru benar-benar sahabat ya. Begitulah kisahnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu menjalinkan persahabatan yang baik yang patut kita jadikan sebagai ikutan. Tak kiralah yang muda maupun yang lebih berusia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga tali persahabatan baginda? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu. Pertama, memberi salam apabila bertemu dengannya. Kedua, menyediakan tempat duduknya dalam satu majlis. Yang ketiga, panggillah dia dengan nama yang paling bagus sekali untuknya. Di zaman Rasulullah dulu, setiap kali baginda bertemu dengan para sahabatnya, mereka ni akan berlumba-lumba untuk bagi salam dulu. Setiap kali jumpa je, masing-masing berebut-rebut nak jadi orang yang pertama bagi salam, bukannya jawab salam. Subhanallah, indahnya peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya kan. Maknanya kat sini mereka ni saling berebut nak buat kebaikan sesama mereka. Masya-Allah. Dan satu lagi saya nak kongsikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seringkali menjaga keselamatan sesama mereka. Contohnya ketika berlakunya peristiwa penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila kaum Quraisy nak bunuh Rasulullah ketika baginda sedang tidur, lalu tempat tidurnya itu digantikan oleh sahabat baginda, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kerana bimbangkan nyawa Rasulullah yang dalam bahaya pada ketika itu, sampaikan Sayyidina Ali ini sanggup menggantikan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di tempat tidurnya. Manakala waktu Rasulullah lari untuk menyelamatkan diri, baginda tidak berseorangannya, malah baginda turut ditemani oleh sahabatnya yang lain, yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betapa kukuhnya nilai persahabatan antara Rasulullah dan juga para sahabatnya kan. Memang selayaknya syurgalah buat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersamanya ketika susah maupun senang. Inilah namanya sahabat sebenar. Sidang penonton sekalian, agak-agaknya ada tak di kalangan kita ni yang mampu bergadai nyawa demi sahabat dan agama macam ni? InsyaAllah, sama-samalah kita berusaha ke arah tu. Hikmahnya dalam bersahabat ni sebenarnya saling memberikan semangat untuk meneruskan hidup ketika salah seorang daripada kita ni dirundung masalah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberikan motivasi sebagaimana baginda melakukannya kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam bersahabat juga kita dianjurkan untuk mengamalkan akhlak dalam persahabatan agar hubungan yang terjalin tu tidaklah menjadi kosong dan ibarat tidak bernyawa. Apakah akhlak dalam bersahabat ni? Tak tahu? Maka teruskan bersama kaunselor anda. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia bersama kaunselor anda dengan topiknya indahnya persahabatan. Baiklah, saya nak sambung semula tentang perkongsian berkenaan dengan akhlak dalam bersahabat tadi. Bagaimana berakhlak dalam bersahabat? Baiklah, kadang-kadang kita ni terlupa yang sahabat tu juga ada hati dan juga emosi. Samalah macam kita. Tapi fitrah kita sebagai manusia ni takkan lari daripada melakukan kesilapan kan? Sama ada kesilapan yang kita lakukan tu disengajakan ataupun sesuatu perkara yang kita sendiri tak sedar, ianya adalah satu kesilapan. Baiklah, apakah akhlak yang dianjurkan dalam memastikan nilai persahabatan ini?
dapat dikekalkan. Yang pertama, rendah hati dan tidak sombong. Menjadi seorang sahabat, kita tak boleh sesekali nak merasakan diri kita ni lebih bagus daripada sahabat kita. Nak pandang rendah pada sahabat kita. Kerana perkara ni akan membuatkan sahabat kita ni merasakan dirinya seperti tak ada nilai dalam hubungan tersebut. Jadi, kita kenalah merasakan antara kita dan sahabat tu saling memerlukan, saling membantu, saling berkongsi perasaan dan juga pengalaman. Orang putih kata ada give and take lah antara kita. Yang kedua, saling kasih mengasihi. Khususnya bagi sahabat yang sama jantina. Tak salah kan kalau kita ucapkan kata-kata manis, aku sayang kat kau. Terima kasih jadi sahabat aku. Mudah je kan? Janganlah nak rasa malu ucapkan rasa perkataan sayang tu. Tapi tak digalakkanlah untuk sahabat yang berlainan jantina ya. Takut nanti timbul pula perasaan lain kan. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Jadi yang ketiganya ialah memberi perhatian terhadap keadaan sahabat. Lebih-lebih lagi ketika sahabat ni dalam keadaan yang sukar, ada masalah, tak sihat. Jadi peranan kita lah sebagai sahabat untuk ambil tahu tentang perkembangan sahabat kita tadi. Lebih baik lagi kalau kita dapat sama-sama hulurkan bantuan kepada sahabat. Dan inilah juga poin saya yang keempat, selalu membantu keperluan sahabat. Seorang sahabat jangan hanya suka dibantu sahaja ya. Kenalah sama membantu sekadar mana yang mampulah. Sebab apa? Sebab adanya sikap bantu-membantu ni, maka akan bertambahlah lagi keberkatan dalam jalinan silaturahim yang dibina insya-Allah. Yang kelima, menjaga sahabat dari gangguan orang lain. Tips kelima ni samalah macam kisah yang saya ceritakan tadi kan. Ketika mana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan baginda untuk menjaga keselamatan sesama mereka. Allahu Akbar. Inilah nilai yang paling tinggi sekali dalam sebuah persahabatan. Yang keenam, memberi nasihat dan kritikan. Yang ini sama jugalah macam yang saya ceritakan tadi berkaitan dengan kisah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Mereka saling tegur-menegur dan Rasulullah SAW juga sering memberikan kata-kata motivasi dan semangat dalam perjuangan dakwah Islamiah mereka. Sebagai sahabat, kita bukan je boleh bagi kata-kata semangat, malah kritikan yang membina juga merupakan satu kata yang baik dalam menjaga akhlak sahabatnya. Yang ketujuh, mendamaikan bila berselisih. Kalau ada antara sahabat kita yang sedang bersengketa, salah faham dan sebagainya, maka dia menjadi tugas kita jugalah untuk membaiki semula emosi dia, menjernihkan semula keadaan tu. Jangan pula kita jadi tukang tambah garam pula ya. Masalah ni belum selesai tapi jadi keruh pula lagi keadaan. Tak boleh macam tu ya. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 10 yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bersaudara. Maka damaikanlah di antara kedua saudara kamu yang bertelingkah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu memperoleh rahmat. Dan tips yang ke-8 yang terakhirnya adalah tips yang paling penting sekali dalam sesebuah persahabatan. Tanpa adanya ia, maka ukhuwah yang dibina mungkin hanyalah luaran sahaja tapi kosong pengisian di dalamnya, iaitu mendoakan dengan kebaikan. Doa dari seorang sahabat ni adalah sangat mahal nilainya. Sebab tak semua manusia ni boleh berdoa dengan sepenuh hati mereka, dengan penuh kesungguhan mereka untuk mendoakan dan menyebut nama selain daripada nama mereka sendiri. Seorang sahabat akan mendoakan sahabatnya dengan ikhlas dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata sehingga tanpa diketahui oleh sahabatnya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Inilah nilai yang paling agung sekali dalam nilai persahabatan. Dengan doa yang dititipkan buat sahabatnya, pasti akan menjadi barakah dalam hidup mereka. InsyaAllah. Sahabat itu ibarat bintang yang suka dilihat, suka digapai, namun ia tetap ada dan takkan pernah lupa. Bersahabatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jalan mudah untuk ke syurga. Seperti isi dengan kuku, sahabat dicari, ukhuwah bersatu. Sekian, aku li qauli hadza wa astaghfirullahil azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KPM